Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri saya Nurul Izzah binti Abdul Aziz, pemegang nombor kad matriks KID 221104255. Menjalani kursus Undang-Undang Keluarga Islam, kod kursus KSD 2453 di bawah didikan pensyarah Dr. Razi bin Zakaria dalam program Diploma Pendidikan Islam. InsyaAllah pada hari ini saya akan memberi sedikit pencerahan berkenaan tajuk pemilihan pasangan merupakan cerminan rumah tangga. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Bahkan ciptaan yang lain pun Allah ciptakan demikian. Hal ini telah menjadi bahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan bahagian dari cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadirkan keharmonian dan keserasian dalam kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sadaqallahul azim. Artinya, dan di antara kekuasaan Allah, Ia telah menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan untuk kalian agar kalian mendapatkan ketenangan. Surah Ar-Rum ayat 21. Di sini sudah terang lagi bersuluh. Apabila seseorang perempuan menikah, maka cerminan kepada perempuan itu adalah suami, kerana suami adalah pemimpin dan isteri adalah orang yang dipimpin. Kalau isteri baik, belum tentu juga suaminya baik. Sebab itu, kalau isteri masuk syurga, belum tentu suami juga akan masuk syurga. Dalam memilih pasangan hidup ini, kaum perempuan kenalah lebih memilih. Bukan maksud saya lelaki tidak boleh memilih, tapi hidup di akhir zaman ini, kaum perempuan lebih berhak untuk memilih. Sebab dia sedang memilih pemimpin untuk kehidupannya selepas hidup berdua nanti. Syurga seorang isteri itu terletak pada suaminya, dan redha Allah pada isteri adalah bergantung pada redha suami pada isterinya. Perempuan itu ibarat madrasah. Jika baik madrasah yang dibina, maka baiklah yang lainnya. Suami adalah pemimpin kepada madrasah itu. Seterusnya, kita beralih pada tajuk asas-asas pembentukan sesebuah keluarga. Islam telah menggariskan beberapa perkara penting yang perlu dipatuhi dalam pembentukan institusi keluarga Islam. Perkara penting inilah yang akan memandu sesebuah keluarga mencapai keharmonian dan kebahagiaan di dalam rumah tangga agar sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya akan memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Antara asas-asas pembentukan tersebut ialah memilih pasangan yang baik. Allah telah menjadikan setiap makhluknya memerlukan pasangan dan mempunyai pasangan. Mereka tidak dapat berkembang biak dan meneruskan kehidupan dengan cara bersendirian tanpa ada pasangan. Kerana itu, mereka diciptakan berpasangan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Surah Yasin ayat 36. Seterusnya, keadilan dan kesesuaian. Islam telah mengagihkan hak-hak dan kewajipan setiap anggota keluarga dengan penuh adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Keadilan yang ditentukan oleh Islam adalah menepati fitrah, semula jadi sama ada lelaki atau perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah memberatkan hamba-Nya dan tidak akan sekali-kali menganiayai hamba-Nya. Keadilan yang paling jelas ditunjukkan oleh Islam ialah lelaki mempunyai amanah dan tanggungjawab yang lebih berat daripada wanita. Dan akhir sekali, iman dan takwa. Di antara objektif perkahwinan dalam Islam ialah membentuk sebuah keluarga Muslim hasil dari ikatan lahir dan batin di antara dua orang lelaki, iaitu perempuan dan lelaki, untuk hidup bersama di samping melahirkan zuriat sebagai meneruskan kelangsungan hidup manusia Muslim berlandaskan batas-batas, iaitu disiplin yang telah ditetapkan oleh syarak. Topik seterusnya ialah memilih pasangan yang ideal. Antara ciri-ciri pasangan yang ideal ialah yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah kriteria yang paling utama dari kriteria yang lain. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat ke-13.
Takwa adalah menjaga diri dari azab Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka hendaknya kita berjuang untuk mendapatkan calon pasangan yang paling mulia di sisi Allah, iaitu seorang yang taat kepada aturan agama. Yang kedua, al-kafa'ah, iaitu sekufu. Yang dimaksudkan dengan sekufu atau al-kafa'ah secara bahasa adalah sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah dan selainnya. Yang ketiga, menyenangkan jika dipandang. Rasulullah SAW dalam hadis yang telah disebutkan membolehkan kita untuk menjadikan faktor fizik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan. Kerana paras yang cantik atau tampan, juga keadaan fizik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor penunjang keharmonian rumah tangga. Maka mempertimbangkan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, iaitu untuk menciptakan ketenteraman dalam hati. Yang seterusnya, iaitu yang keempat, subur. Mampu menghasilkan keturunan. Sebagaimana yang kita fahami, salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam ialah agar terciptanya mata rantai keturunan yang soleh dan solehah. Maka memilih calon pasangan yang subur dan mampu memberikan keturunan menjadi pilihan yang tidak boleh diabaikan. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih calon isteri yang subur. Seterusnya, kriteria khusus dalam memilih calon suami. Yang pertama, berakhlak mulia. Seorang wanita dan para walinya harus memilih seorang suami yang mempunyai akhlak mulia. Disarankan untuk menitikberatkan lelaki dengan iman yang moralnya baik. Menerima lamaran seorang lelaki harus didasarkan pada seberapa besar imannya. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Seorang wanita juga disarankan untuk memilih lelaki yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan begitu diharapkan sang suami dapat mengajari si isterinya juga keturunannya. Yang ketiga, perlu mengenalinya. Bagaimana untuk menilai tingkah laku seseorang lelaki yang baik? Untuk menilainya, kamu perlu mengenalinya. Dalam hal ini, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menggunakan 3 cara dalam menilai perilaku seorang lelaki. Dia bertanya, apakah kau pernah melakukan transaksi dagang dengannya? Apakah kau berpergian dengannya? Apakah kau pernah menjadi tetangganya? Jika tidak, maka janganlah menilai orang itu kerana kau belum benar-benar berurusan dengannya. Yang keempat, keturunan keluarga yang baik. Jika seseorang wanita dilamar 2 orang lelaki yang sama-sama beriman namun punya latar belakang keturunan keluarga yang berbeza, maka hendaklah dipilih yang punya latar belakang keturunan keluarga yang lebih baik, asalkan pelamar yang lain itu tidak lebih kuat imannya. Dalam situasi ini, yang paling berimanlah yang harus dipilih. Yang kelima, cukup berkemampuan dari segi kewangan. Akan lebih disukai jika lelaki itu dari segi kewangan cukup mampunya. Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah tentang Muawiyah. Dia seorang lelaki miskin yang tidak punya wang. Meski demikian, dia seorang lelaki yang kaya dan beriman juga melamar. Maka dialah yang harus terima, sebab kemampuan keuangan hanya diperlakukan jika kedua pelamar sama-sama beriman. Yang keenam, penuh kasih sayang dan lemah lembut. Selain itu, kriteria lain yang juga lebih disukai adalah apabila lelaki itu penuh kasih sayang dan lemah lembut terhadap wanita. Yang ketujuh, lelaki yang subur. Disarankan agar seorang wanita tidak menikah dengan lelaki yang mandul, kerana Rasulullah SAW akan membanggakan kaumnya
yang jumlahnya melampaui semua kaum lain di hari kiamat. Dan yang terakhir, lelaki yang sihat. Seorang wanita juga disarankan agar menikah dengan lelaki yang tidak ada cacat atau penyakit parah. Contohnya penyakit gila, penyakit kulit dan diabetes. Seterusnya, kriteria khusus dalam memilih calon isteri. Yang pertama, bersedia taat kepada suami. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sadaqallahu azim. Maksudnya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Surah An-Nisa ayat 34. Sudah sepatutnya seorang pemimpin untuk ditaati. Ketika ketaatan ditinggalkan, maka hancurlah organisasi sesebuah rumah tangga yang dijalankan. Oleh kerana itulah, Allah dan Rasulnya dalam banyak dalil memerintahkan seorang isteri untuk taat kepada suaminya, kecuali dalam perkara yang diharamkan. Meninggalkan ketaatan kepada suami merupakan dosa besar. Sebaliknya, ketaatan kepadanya diganjari dengan pahala yang sangat besar, insya-Allah. Dan yang kedua, menjaga auratnya dan tidak mempamerkan kecantikannya kecuali kepada suaminya. Berbusana muslimah yang benar dan syar'i adalah kewajiban setiap muslimah. Setiap muslimah yang salihah tentunya tidak akan melanggar ketentuan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Rasulullah pun menggambarkan dua kaum yang kepedihan siksaannya sebelum pernah beliau lihat. Salah satunya adalah wanita yang mempamerkan auratnya dan tidak berbusana yang syar'i. Yang ketiga, gadis lebih diutamakan dari janda. Rasulullah SAW menganjurkan agar menikahi wanita yang masih gadis kerana secara umum wanita yang masih gadis memiliki kelebihan dalam hal kemesraan dan dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis sehingga sejalan dengan salah satu tujuan menikah, iaitu menjaga dari penyaluran syahwat kepada yang haram. Hal ini semua dapat menambah kebahagiaan dalam pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, "Menikahlah dengan gadis sebab mulut mereka lebih jernih, rahimnya lebih cepat hamil dan lebih rela dalam pemberian yang sedikit." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang keempat, nasabnya yang baik. Dianjurkan kepada seseorang yang hendak meminang seorang wanita untuk mencari tahu tentang nasab, iaitu salsilah keturunannya. Alasan utamanya kerana keluarga memiliki peran besar dalam mempengaruhi ilmu, akhlak dan keimanan seseorang. Seorang wanita yang tumbuh dalam keluarga yang baik lagi Islami biasanya menjadi seorang wanita yang solehah. Seterusnya, hikmah dan matlamat dalam perkahwinan. Perkahwinan dalam syariat Islam bukanlah sesuatu yang mudah, di mana ia adalah suatu amanah suci dari Khalik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia terjadi di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dan diatur ketentuan-ketentuannya. Islam telah menetapkan beberapa matlamat dan hikmah bagi mendirikan rumah tangga. Tujuannya agar setiap pasangan yang akan mendirikan rumah tangga memahami matlamat sebenar pembinaan rumah tangga menurut Islam dan memandu mereka dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara matlamat tersebut ialah yang pertama, meneruskan dan memelihara keturunan manusia. Tujuan utama perkahwinan adalah untuk meneruskan keturunan manusia di samping memelihara keturunan tersebut. Perkahwinan adalah satu-satunya kaedah yang disediakan oleh syariat Islam agar sesuatu keturunan itu terus terpelihara dengan baik. Selain daripada itu, hasil daripada perkahwinan seperti mana yang telah diaturkan oleh syariat Islam kepada umatnya. Anak-anak sentiasa berbangga dengan garis keturunan ibu dan bapa mereka. Seandainya tidak ada perkahwinan sebagaimana yang ditentukan oleh Islam untuk meramaikan masyarakat dengan anak-anak, maka keturunan dan kemuliaan manusia akan musnah. Seterusnya, yang kedua,
menimbulkan ketenangan jiwa serta menyuburkan rasa kasih dan sayang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum yang telah disebutkan sebelum ini, dapat diambil beberapa pengajaran penting, iaitu yang pertama, kekuasaan Allah yang Maha Pencipta menjadikan isteri-isteri dari jenis kita sendiri, iaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, isteri adalah lambang ketenteraman jiwa. Dan yang tiga, lahirnya perasaan kasih sayang serta cinta mencintai di antara satu sama lain. Perasaan ini merupakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang. Pengisian cinta itu hendaklah dipenuhi secara sopan dan bertanggungjawab sesuai dengan fitrah manusia sendiri. Di antara sifat fitrah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ialah sifat kasih sayang dan cinta mencintai di antara manusia. Manakala perkahwinan adalah merupakan suatu ikatan perjanjian suci yang berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala kurniakan melalui ikatan ini rasa kasih dan sayang, ketenangan jiwa dan hati dan kesenangan roh dan jasad. Dan yang terakhir sekali, mewujudkan tanggungjawab bersama. Melalui perkongsian hidup di bawah bumbung yang sama, akan terjalinlah kerjasama di antara suami dan isteri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Isteri mempunyai tanggungjawab tertentu sesuai dengan fitrah kejadian wanita dan kemampuannya seperti mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak dan menimbulkan ketenangan dalam jiwa suami. Suami pula mempunyai tanggungjawab tertentu sesuai dengan tabiat dan kemampuannya seperti berusaha mencari nafkah dan berperan sebagai pemimpin dan pelindung yang bertanggungjawab dalam memenuhi segala hak isteri dan keluarga. Akan wujud juga sikap saling membantu di antara satu sama lain dalam merealisasikan kebahagiaan di dalam rumah tangga. InsyaAllah. Sedikit kata daripada saya sebelum mengakhiri pencerahan saya. Biarlah sejadah panjang dan linangan air mata harapan menjadi saksi di hadapan Allah bahawa kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih semua impian-impian kita, termasuk impian membangun imperium peradaban terkecil iaitu keluarga. Walaupun ternyata jodoh tak kunjung datang menghampiri kita, Rasul telah menegaskan bahawa nanti di hari kiamat kita akan bersama mereka yang kita cintai. Artinya, jika memang Allah tidak pertemukan kita dengan jodoh kita di dunia, maka ada akhirat yang bisa mempertemukan itu semua. Tentu dalam naungan redha dan syurganya. Semoga Allah segerakan, semoga Allah pantaskan dan semoga Allah permudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Daripada saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.